Kegagalan kerana Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim terlampau obses. Siap buat kek dan sebagainya. Anwar bakal Perdana Menteri. Anwar bakal Perdana Menteri. Anwar bakal Perdana Menteri. Dan pada hakikatnya orang tak mahu Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi yang masalah paling besar sekali adalah Anwar Ibrahim. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat YB daripada SID. Waalaikumsalam Syarul Yusof kerana dia menyebut tentang memartabatkan Mahkamah Syariah untuk orang kata apa, mengikut Negeri Perak. Saya pun tak tahu pasal Negeri Perak, dia ada 5 stage Mahkamah Syariah. Jadi apa nama ni, waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Waalaikumsalam semua. Jadi saya tak sempat nak sebut nama semua sebab Zuhur mungkin 1.5 kan. Jadi orang kata apa, terima kasihlah kepada YB Syed sebab dia dah sebut berkenaan dengan memartabatkan Mahkamah Syariah tu. Jadi dikacau oleh kita punya tikuih dalam Dewan Rakyat tanya tentang RU 355 tu. Jadi masa dia jadi menteri dulu, dia tak sibuk pasal RU 355. Jadi yang pertama sekalinya kita kena pindah dulu enactment di dalam Mahkamah Syariah. Maknanya di dalam semua Mahkamah Syariah di setiap negeri ni kena ada hukum hudud dan qisas dulu. Baru selepas itu sihat-sihat pik. Baru selepas itu barulah kita boleh pindah RU 355 ni untuk apa? Memperluaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Untuk memperluaskan bidang kuasa Mahkamah Syariah bagi melaksanakan hudud. Itu adalah berkenaan dengan RU 355 lah yang saya faham. Jadi terima kasihlah pada YB Syed kita yang naikkan tentang benda tu. Dan juga tentang duit royalty kepada kerajaan Negeri Kedah. Dia minta apa? 350 juta. Bagus jugalah. Sebab saya pun sebenarnya tak terfikir tentang benda tu. Jadi dia sebut jadi kerajaan Negeri Kedah ni terpaksa terbantutkan dia punya pembangunan dia. Sebab apa? Untuk menjaga supaya hasil padi ini sampai kepada keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi sebab itulah terpaksa, betul lah ada tanah-tanah sawah padi ni tidak dibenarkan untuk melakukan pembangunan. Sebab mak saya pun ada sawah padi, rakan baik saya Syamil Elrim pun ada sawah padi. Jadi dia tidak dibenarkan untuk dibangunkan ataupun dibuatkan rumah taman dan sebagainya. Jadi orang di Kedah ni banyak berkorban. Banyak berkorban lah daripada segi pembangunan. Kalau tuan-tuan mai tempat saya Jitra tu, tuan-tuan berdiri tu hang pandai time lepas U35 buat bodoh tak apa. Jadi kalau tuan-tuan berdiri tu daripada Jitra tu, tuan-tuan boleh nampak daripada Jitra nak menghala ke Bukit Kayu Hitam tu sejauh mata memandang sawah padi. Tidak ada bangunan. Jadi tidak boleh dibangunkan bangunan. Sebab apa? Kalau bangunkan bangunan maka kita tidak akan dapatlah untuk hasil padi ni. Hasil padi ni tak dapatlah tuan-tuan semua pun hari ni tak dapatlah nak makan nasi. Tak dapat nak makan nasi. Dan selama ini Kedah tak dapat royalty. Orang duk sibuk pasal royalty minyak. Mereka tak sibuk tentang royalty sawah padi ni. Jadi kenalah ada suntikan dana kepada negeri Kedah hasil daripada pengorbanan orang di negeri Kedah. Sebab banyak lagi tempat di negeri Kedah ni yang ketinggalan kan. Antaranya di Baling, di Sik, baru ni saya sampai nak pergi hantar di Pekalan Hulu tu. Saya masuk saya masuk Baling. Memang tak ada apa. Ada pekan tu lah. Selepas ujung keluar daripada pekan tu memang tak ada apa. Kalau kita tengok banyak lagi tak ada pembangunan. Antaranya Pokok Senar, belah-belah area Bukit Temaga dan sebagainya tu. Tak ada pembangunan dan sebagainya. Ada kedai runcit satu ya. Jadi banyak di negeri Kedah ni yang tidak membangun. Macam Pendang, alhamdulillah lah dah naik dah Pendang. Belum ada pembangunan. Dari Jitra pergi ke Kok Diang pun hijau. Ya betul. Dari Jitra pergi Kok Diang sejauh mata mandang sawah padi. Sawah padi. Jadi kena suntikan daripada Kerajaan Persekutuan untuk bagi dia untuk pembangunan untuk pembangunan di negeri Kedah ni supaya dapat membina orang kata apa peluang-peluang yang baru peluang-peluang yang baru orang kata apa kepada penduduk tempatan penduduk tempatan. Kalau kata kami pergi tambak semua padi tu pakai tak makanlah orang Malaysia padi. Betul royalty. Betul tahniah anak muda Kedah ya betul kalau kata kami pergi tambak padi tu kalau kata orang marah lah. Dia pun kata apalah orang Kedah ni duk minta royalty bagai. Kata apa? Kami tak ada masalah apa?
kampung akak Alok Mengkudu Alok Stang. Kan saya pun duduk Alok Stang lah ni Jadi orang kata apa kan macam gurun apa pokok tai apa semua tu kan, sawit apa kan, tak ada apa pembangunan kan. Harapkan pekan guak saja. Kan rumah saya Afiq di tengah bendang. Di mana tu? Area mana? Kan pokok senar sebab mahfuz lembab kan. Jadi orang kata apa, pokok senam tak ada apa tuan jadi kalau orang kata oh ni siapa orang Kedah ni nak minta macam-macam segala ni, okay, kami kata tak ada masalah apa, kami pergi tambak padi tu kan orang Kedah hanya buat keluar padi untuk orang Kedah saja kan, tak payah bagi kat satu Malaysia kan. Untuk orang Kedah saja, maknanya orang Kedah ni dia tanam padi untuk keluarga dia dan sebagainya kan. Hak lain kami pergi tambak semua kan, nak tengok jadi kalau apa kan. nak tengok jadi kalau apa. Jadi kita minta semua wakil rakyat hak mana duk makan nasi tu kan, hak mana duk makan nasi tu bersetujulah dengan apa yang dibawa oleh YB kan. Betul apa yang dia cakap tu, memang betul. Kadar pengangguran di negeri Kedah ni memang tinggi di Kedah dengan Perak lah kan. Asyik duk bangun kat tengah bandar ya kan, ada bangunan pi buat di Kuala Lumpur kan, ada apa sikit buat Kuala Lumpur, ada kilang apa sikit buat di ni awak di Kelantan, di Perak, di Kedah tak boleh buat kilang ke kan. Di Kelantan kan tak boleh buat highway ke kan, di Perak tak boleh buat kilang-kilang apa ke kan, di Kedah tak boleh buat kilang-kilang apa ke, semua nak kena tumpu belah Selangor dengan Kuala Lumpur ke kan. Jadi bila duk tumpu di sana, sebab itulah di sana jadi pembangunan pesat kan. Jadi sampai dah berimpit-impit dah bangunan, sampai jam apa segala minit dah, pakatlah buat belah lain pula kan, buat belah lain pula. Banyak tu belah Terengganu pun supermarket tak ada lagi kan, pi buatlah belah Pahang, belah Terengganu, belah Kelantan, belah Perak, belah Kedah kan, pi buatlah pembangunan hak belah sini pula, bagi fokus kan, bagi fokus belah sini. Ni bila kata anak bila besar ya, semua akan tumpu pi kerja di mana kan, pi kerja di Kuala Lumpur kan. Kalau buat movie pun semua Kuala Lumpur kan, semua anak muda pi kerja di Kuala Lumpur kan. Jadi serupa negeri lain ni tak ada apa-apa kan. Jadi kerajaan kena fokus sama lah kan. Banyak pengorbanan di negeri-negeri kan, terutamanya negeri Kedah ni dalam penghasilan padi. Saya dengar tadi perbahasan kan, berapa dia bagi tahu tadi 70% hasil pengeluaran yang nak ditingkatkan 80%. Untuk apa? Nak capai target. Maknanya yang kita ambil import luar ni 20% lah 80% ni keluaran kita untuk bagi satu Malaysia dan disebabkan itu, dia sebut tadi, disebabkan itu kerajaan negeri Kedah ni terpaksa berkorban untuk tidak membina pembangunan. Ya memang betul tuan-tuan, sebab sawah padi bukan boleh ikut suka ya. Dia ada, kata silap saya, ada sawah padi tu yang tanah pertanian yang tidak boleh di-upgrade. Dia nak jaga ladang padi tu rumah aku di dalam pulau abang kan, pulau Langkawi nampak tak mau bagi peruntukan, depa tenggelamkan pulau depa tenggelamkan pulau. Putrajaya tempat kelapa sawit buat wilayah persekutuan kena bagi sama rata sebab apa hari ni macam kita tengok di Sabah di Sabah depa minta royalty minyak di Terengganu dapat royalty jadi Kedah pun kena ada royalty jugalah bukannya dia minta apa pun Syed minta apa tadi, Syed minta 350 juta. Kalau saya rasa minta 500 juta pun okey juga boleh belah buat banyak pembangunan. Sebab 350 juta tu berapa projek je boleh buat mintalah setengah bilion mintalah setengah bilion untuk kerajaan negeri Kedah. Ni Mak Ruslin dia tak pernah sebut Ruslin Abdullah dia tak sebut, tapi yang sebut adalah YB Syed. Tapi Ruslin cukup benci dengan YB Syed, saya pun tak tahu siapa YB Syed juga yang sebut tentang apa nama ni, nak bina apa nama negeri Kedah bukan Mukris Mukris asyik duduk di Kuala Lumpur ya dia pun tak tahuan tentang apa nama ni urus tadbir negeri Kedah ni termasuklah dengan Mak Ruslin duk makan durian ya nasib baiklah kita ada YB Syed jadi kita kena sanjunglah YB Syed ni yang cakap di Dewan Rakyat nak harga getah naik je kesian orang kampung Muhammad Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang satu lagi tuan-tuan, kita pergi kepada tajuk kita lah. Saya tengok sisi perbahasan di Dewan Rakyat banyak ahli Pakatan Harapan ni, depa ni banyak mengelirukan tanya depa minyak dengan beras mana penting kata ada minyak boleh naik basikal betul tak ada beras mati tak ada beras mati semua barang-barang menggunakan beras. Jadi lah ni ada YB tanya pula tentang padi organik dah di Kedah dah padi organik. Lepas ni kita nak kena ubah pula sistem padi negeri Kedah ni, nak kena buat pula sistem padi organik dan juga saya minta juga kepada kerajaan sebab kita ada IKBN ni, cuba masukkan IKBN untuk belajar macam mana nak buat padi
Kan orang kata apa nama ni, pelajaran berkaitan dengan padi ni. Kan sebab apa, kita tengoklah kan, apa nama benar ni saya pun tak tahulah sama ada yang belajar tentang padi atau tidak lah. Kan tapi mungkin ada dia masukkan dalam skop vocational berkenaan dengan padi ni. Kan sebab kalau kita tengok macam YB Sik sebut tadi, orang yang buat padi ni kebanyakannya adalah umur 50 tahun ke atas. Memanglah sebab tiada waris. Generasi tak ada. Macam rakan saya pun, Syamil. Dia pergi pajak dia punya padi. Saya suruh dia balik bayar duduk Kedah buat sawah padi, dia tak mahu. Dia kata duduk di Kuala Lumpur syok lagi. Jadi buat latihan vocational untuk apa padi ni, supaya ada warisan. Supaya ada warisan kepada anak muda nak buat padi. Contoh macam saya kan, saya pun nak buat padi kan, tapi saya tak reti bila nak tanam, bila nak ni. Jadi nak kena pergi belajar dengan orang kampung dan sebagainya. Kalau nak pergi belajar, orang akan cakap apa? Pajak pajak. Jadi kena ada lah satu kerajaan kena fikir, mungkin ada buat latihan vocational supaya apa? Sebab ni dalam jangka masa yang ke depan, bila dibincangkan tadi adalah berkaitan dengan future. Esok palung-palung kita umur 50-60 ni pakai tak ada dah. Pakai tak ada dah, takkan kita nak bagi sawah padi kita dimonopoli oleh Rohingya dengan Bangladesh. Jadi kita mestilah nak anak muda yang nak mewarisi bapa dia tu untuk mengusaha padi tu. Jadi kerajaan negeri Kedah khususnya kena buatlah satu something sistem yang boleh menarik anak muda ke arah untuk buat sawah padi ni. Nak waris, sebab ni adalah future 10 tahun 20 tahun akan datang. Sebab padi ni dia bukan tiba-tiba naik sendiri. Dia kena ada orang pergi tanam padi, dia kena ada orang pergi semai, dia kena ada orang pergi, orang kata apa, pajak padi dan sebagainya. Dia kena apa, orang kata apa, pergi kutip padi pergi kutip padi dan sebagainya. Orang Kedah tak tahu orang panggil apa. Nak kena pergi buat apa, naik traktor dan sebagainya tu. Yang saya tahu naik traktor tu lah, tunggu belakang traktor, ikan naik ke atas tangkap ikan. Tu saya tahu. Jadi dia kena ada latihan. Kena ada latihan, kena ada skill kepada anak muda ni, supaya anak muda ni boleh mewarisi dan kena ada sijil dan sebagainya, mewarisi bapak dia punya sawah padi ni. Kalau tidak, esok sawah padi kita pun boleh kat warga asing. Tidak, sawah padi lah ni pun ada sawah-sawah padi yang diusahakan oleh warga asing. Jadi kita kena ni lah, kerajaan negeri Kedah khususnya kena fokuslah terhadap sawah padi ni. Sebab YB6 sendiri sebut tadi, umur orang yang buat padi ni adalah umur di antara 50 hingga ke 60 tahun. Jadi hak muda-muda ni tak ada. Mungkinlah macam YB6 sebut tadi, kena racun padi dan sebagainya. Orang-orang tua-tua ni sakit, mungkin boleh buat skim insurans untuk pesawah, insurans untuk pesawah padi, ataupun mungkin boleh buat kajian-kajian berkenaan dengan mungkin pakaian bagi ke untuk orang buat padi supaya tak kena racun dan sebagainya. Jadi kena ada ni lah. Biar ada kemajuan membangun di Kedah. Anak-anak muda ada pekerjaan di Kedah. Ya betul, aku nak calonkan Fik. Betul bro. Atuk dah ajak tanam padi waktu malam. Atuk gila babi, jangan tanya dia kan. Waalaikumsalam Fik. Perlis kawasan padi sikit, duk jadi jalan yang banyak sebab Perlis dia tak buat pelindungan kat atas padi macam Kedah dia ada. Atuk ajak tanam padi waktu malam. Ni kerja dulu Fik, nanti tengok balik malam ni. Ya boleh. Menuai padi ya. Menuai pajak pula dah, menuai padi ya. Waalaikumsalam. Yung Byung Hyun. Jadi kita pergi pada topik lah. Ni cerita pasal padi. Ya, orang negeri lain marah pula kan. Dia kata apa duk fokus tentang utara ni. Memang betul ni, pengorbanan orang Kedah ni banyak ni kan. Pengorbanan orang Kedah ni banyak kan. Jadi kena lah balas sikit jasa kami kan. Bagilah ada pembangunan kan. Bagilah orang bertumpu nak main kerja di tempat kami ni. Sikit-sikit nak pilang kawi kerja kan. Mainlah kerja belah Lok Start, belah belah Pendang, belah Sik kan, belah belah Baling. Ini pun kalau kita tengok, kalau orang nak pergi kerja kilang, nak pergi kena pergi Kulim High Tech kan. Cuba bangunkan Sik dengan Baling tu jadi macam Kulim High Tech kan, semua boleh buka peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Petani Jepun moden bab padi kan. Itulah kena ambil depa punya tu teknologi kan. Hijau sangat tenang is good ya. Tuan-tuan, kita pergi pada hak yang saya punya tajuk tajuk saya adalah Pakatan Harapan hari ni banyak mengelirukan Dewan. Saya tengok lah. Saya tengok perbahasan daripada A sampai Z. Semua duk sebut tentang isu pengkhianatan dan saya tengok pula komen-komen kat dalam tu, penyokong-penyokong Pakatan Harapan ni kan. Mereka macam
Betul lah apa yang YB mereka cakap. Tapi sebenarnya YB hampa pun toya juga sebenarnya. YB hampa pun toya sebenarnya, tak mau terima hakikat. Ini kita nak cerita bersandarkan daripada perlembagaan dan juga hakikat sebenarnya yang berlaku. Yang berlaku yang boleh biar tumpu belah utara pula, belah KL dan Selangor dah maju. Ya betul. Ni asyik duk tumpu belah sana, jahanam pula kita orang sini. Kan? Jadi orang kata apa? Mengelirukan dewan lah. Duk kata tentang pengkhianatan. Ni saya nak cerita hakikat yang sebenarnya berlaku. Supaya orang Pakatan Harapan ni janganlah nak memperbodohkan orang awam dan janganlah nak memperbodohkan akak umbi Pakatan Harapan. Dan orang Pakatan Harapan pun terimalah kenyataan yang sebenarnya. Jangan duk mengelirukan. Jangan duk bohong kami. Jangan duk toya lah. Tahan pergi bohong orang lain boleh lah. Jangan bohong go. Jadi kita kena tengok tuan-tuan. Bila Tun Mahathir letak jawatan? Tun Mahathir letak jawatan bila? Jadi kita ambil daripada mula tuan-tuan. Kita ambil daripada mula surat perjanjian yang dibuat. Kita ambil daripada surat perjanjian yang dibuat. Tuan-tuan minta izin saya rokok saya. Nak cari idea. Apabila terbentuknya kerajaan Pakatan Harapan, maka ada 4 orang pemimpin pada waktu itu. Wan Azizah, Tun Mahathir, Lim Kit Siang dan juga Mat Sabu bersetuju bahawa Tun Mahathir akan pegang satu penggai, Tun Mahathir akan pegang 2 tahun dan juga selepas itu akan diserahkan kepada Anwar Ibrahim. Sebab pada waktu itu Anwar ada di dalam penjara. Jadi itu adalah perjanjian mereka yang termaterai. Jadi perjanjian yang termaterai ini adalah berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri. Jadi pelantikan Perdana Menteri ini mestilah berlandaskan daripada perlembagaan. Dia bukan boleh main landas ikut kepala dia sendiri. Kalau kata Tun Mahathir, dia tidak boleh serah jawatan membuta tuli kepada Anwar. Tiba-tiba Anwar, aku tak mau jadi PM, hang jadi Anwar, hang jadilah PM. Tak boleh macam tu. Dia mesti berlandaskan daripada perlembagaan. Pelantikan Perdana Menteri ini hanya boleh dibuat olehnya di Pertuan Agong di bawah 42A. Itu hanya yang di Pertuan Agong saja mempunyai kuasa bagi melantik Perdana Menteri. Bagi menubuhkan jemaah menteri tu di dalam perkara 42A tu. Tak saya baca Okey, di dalam perkara 42A menyebut bahawa yang di Pertuan Agong boleh bertindak menurut budi bicaranya pada melaksanakan fungsinya yang berikut. Iaitu melantik seorang Perdana Menteri. Jadi sekejap azan Zuhur dah, sekejap saya nak habiskan ni tu. Jadi hanya yang di Pertuan Agong saja boleh melantik seorang Perdana Menteri. Itu pada hakikatnya. Jadi kalau kata perjanjian tu untuk menyerahkan jawatan kepada Anwar Ibrahim, maka perjanjian tu akan jadi void ab initio. Void ab initio. Sebab apa? Kita rujuk kepada perkara 4 perlembagaan. Jadi apa-apa yang tidak selaras dengan perlembagaan, maka dia orang kata dia dikira sebagai tidak sah. Void ab initio ni maknanya adalah tidak sah daripada azali. Maknanya perjanjian tu tidak sah daripada azali. Itu dipanggil sebagai ab initio dalam bahasa perundangan lah. Jadi perjanjian ni mestilah berlunas pada perlembagaan. Jadi itu yang kena faham. Tun Mahathir dia tak boleh serah jawatan. Tidak ada klausa di dalam perlembagaan menyebut bahawa Perdana Menteri boleh menyerah jawatan kepada wakil rakyat yang lain. Dia tidak ada. Nanti saya terangkan macam mana proses ni berlaku. Jadi pada bulan Februari, kekanan ni berlaku daripada bulan Disember tahun 2019. Tekanan ni dibuat oleh siapa? Tekanan ni dibuat oleh Saifuddin Nasution. Dia buat satu ceramah di Sarawak, tak silap saya, mendesak Tun Mahathir untuk melepaskan jawatan kepada Anwar Ibrahim. Kemudian masuk dalam Malaysia kini Ronnie Liu. Ronnie Liu mendesak Tun Mahathir untuk letak jawatan. Jadi Tun Mahathir kata pada waktu tu dia akan letak jawatan selepas daripada APEC. Dia akan letak jawatan selepas daripada APEC. Mereka tidak menyebut letak jawatan, mereka kata suruh serah jawatan. Perdana Menteri tak boleh serah jawatan kepada Anwar Ibrahim. Dia tak boleh serah jawatan. Dia Perdana Menteri ni dia cuma ada keadaan dia hanya ada 2 sahaja. Itu di bawah perkara 43.4. Di dalam perkara 43.4 menyebut bahawa sekiranya Perdana Menteri saya kena baca bagi jelas dalam perlembagaan supaya mereka
Depa Pakatan Harapan ni depa tak boleh spin apa yang saya cakap. Depa kata apa yang saya cakap ni tak ada dalam perlembagaan, unconstitutional. Jadi kena bagi ayat dalam perlembagaan. Jadi ayat dalam perlembagaan menyebut bahawa di dalam perkara 43 fasal 4 menyebut bahawa jika Perdana Menteri tidak lagi mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat, maka Perdana Menteri hendaklah meletakkan jawatan Jemaah Menteri, melainkan jika atas permintaannya Parlimen dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi di sini Perdana Menteri dia ada dua keadaan. Sama ada dia letak jawatan ataupun dia kena bubarkan Parlimen. Jadi pada bulan Februari pada ketika itu bila berlaku krisis, bila berlaku krisis, yang jadi masalahnya adalah ahli Parlimen tidak menyokong kepada Anwar Ibrahim. Sebab yang sign bersetuju untuk Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ini hanya ada 4 je. Atuk Ku, Lim Kit Siang Komunis, Lim Kit Siang, lepas tu Mak Sabu, dan juga Wan Azizah. Hanya 4 orang saja. Jadi mereka tak tanya, mereka tak minta sign kepada keseluruhan ahli Dewan Rakyat. Mereka tak minta yang kata setuju tak nak bagi Anwar jadi Perdana Menteri ni. Di sebelah Pakatan Harapan lah. Jadi yang berlakunya adalah apabila mereka membuat desakan, jadi Tun letak jawatan. Sebab tu Tun kata di dalam surat khabar, dia kata faktor dia letak jawatan adalah kerana untuk memberi laluan kepada Anwar Ibrahim. Dia mesti letak jawatan. Mana boleh dia buat surat penyerahan kuasa? Tak boleh. Sebab itu dipanggil sebagai unconstitutional, tidak berperlembagaan. Jadi dia terpaksa letak jawatan untuk bagi kepada Anwar Ibrahim. Masalahnya yang berlaku adalah wakil rakyat tidak bersetuju untuk memberi Anwar menjadi Perdana Menteri. Semua orang tidak bersetuju, wakil rakyat tidak bersetuju untuk bagi Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab itulah berlakunya langkah syaitan. Sebab orang tak setuju nak calonkan Anwar. Dan sehingga ke kini hari pun Tun Mahathir tak setuju untuk bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Tun Mahathir mencalonkan Syafiee Afdal, dan juga DAP tidak bersetuju Anwar jadi Perdana Menteri. DAP suruh Tun Mahathir jadi Perdana Menteri. Jadi dekat sini berlaku dalam konflik di dalam mereka sendiri untuk bagi sama ada Anwar ataupun Tun jadi Perdana Menteri. Dan pada hakikatnya Anwar, orang tak mau dia jadi Perdana Menteri. Itu yang ahli PKR kena terima, bahawa yang nak Anwar jadi Perdana Menteri ni hanya depa yang mengampu Anwar je sebab nak jawatan. Hak lain ni semua tak mau Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi kegagalan berlaku di situ. Apabila Tun letak jawatan, maka barulah terpakai perkara 43 untuk memberi laluan kepada Anwar jadi Perdana Menteri, iaitu di dalam perkara 43 2A. Di dalam perkara 43 fasal 2A itu menyebut bahawa jemaah menteri hendaklah dilantik seperti yang berikut, iaitu yang di-Pertuan Agong hendaklah terlebih dahulu melantik sebagai Perdana Menteri untuk mempengerusikan jemaah menteri seorang ahli Dewan Rakyat yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat. Yang jadi masalahnya adalah Anwar Ibrahim tak dapat majoriti. Anwar Ibrahim, dan mereka tidak boleh memaksa ahli Dewan Rakyat untuk menyokong Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab mereka tak mahu sokong. Mereka tak mahu sokong Anwar jadi Perdana Menteri. Dan apabila orang tu tak mahu sokong Anwar jadi Perdana Menteri, mereka panggil mereka tu sebagai pengkhianat. Semua orang ada pilihan dia sendiri, dan orang itu menjadi wakil rakyat atas pilihan daripada rakyat. Dan rakyat tidak bersetuju untuk bagi Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi orang kata apa? Sebab itulah mereka tidak bersetuju. Adakah mereka ini dipanggil sebagai pengkhianat? Kerana apa? Pengkhianat kerana tak setuju Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab tu je. Sebab tu je dikira sebagai pengkhianat. Jadi masalah yang berlaku hari ini yang kena difahami oleh semua orang adalah kegagalan kerana Anwar. Kegagalan kerana Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim terlampau obses, siap buat kek dan sebagainya. Anwar bakal Perdana Menteri, Anwar bakal Perdana Menteri, Anwar bakal Perdana Menteri. Dan pada hakikatnya orang tak mahu Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi yang masalah paling besar sekali adalah Anwar Ibrahim. Bukan orang lain berkhianat. Masalah paling besar adalah Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim adalah punca kepada kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Tetapi ahli Pakatan Parti Keadilan Rakyat tidak dapat menerima benda tu. Anwar Ibrahim adalah punca. Punca kejatuhan. Anwar Ibrahim menggesa supaya Zuraida letak jawatan, menuduh Azmin, konon-kononnya Azmin nak overlap dia punya kuasa, Azmin lah nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Ini semua berpunca daripada Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim lah punca kejatuhan kerajaan Pakatan Harapan. Dan apabila Tun letak Fiq ada masa nanti main Pendang, saya kampung di Pendang, di belakang Balai Polis Pendang, belakang Balai Polis Pendang, repek Rodiah dengan Man Mutabak tu adalah pakcik saya.
Kan, pakcik saya. Kan, siapa biasa beli Murtabak Man Pendang tu? Murtabak Man Pendang tu pakcik saya lah. Abang Man, bini dia buat buat repek Rodiah. Kan, Rodiah tu pakcik saya tu belah mak saya lah. Belah mak saya Sofaruddin. Tu pakcik saya, itu belah ayah saya. Tu pun pakcik saya juga. Kan, memang saya memang orang Penang, lahir pun di Penang. Lahir di Penang, Kedah. Jadi itulah tuan-tuan, kalau kita tengok pada perlembagaan. Dan bila tuan letak jawatan, barulah terpakai perkara 43. Barulah terpakai perkara 43. Dan yang jadi masalahnya sekarang ni adalah Anwar gagal menunjukkan majoriti. Diberi tak peluang? Kalau tuan-tuan rewind balik, kalau tuan-tuan ingat balik apa yang berlaku pada ketika itu adalah pakat berlumba-lumba. Sama ada siapa yang ada majoriti. Ada yang pergi dengan bah yang berbumbung, ada yang pergi dengan bah yang tidak berbumbung. Tetapi setiap wakil rakyat ada pilihan dia. Dan mereka ini tidak boleh dituduh sebagai pengkhianat kerana mereka ni hanya tidak bersetuju Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab apa yang dicalonkan pada waktu itu siapa dia? Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin. Dua orang je yang bersetuju. Dua orang je yang dicalonkan, Anwar Ibrahim dan juga Muhyiddin Yassin. Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri interim pada ketika itu. Dan Anwar Ibrahim bagi tahu, we have number. Sehinggalah beberapa minggu Anwar tidak ada number. Sehinggalah terbukti bahawa Muhyiddin Yassin mempunyai number. Dan sebab itulah pelantikan berdasarkan perlembagaan. Berdasarkan perlembagaan di bawah perkara 43 2A yang menyebabkan Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Itulah faktor yang sebenarnya, bukan pengkhianatan. Kerajaan Pakatan Harapan boleh berjalan macam biasa. Ini bukannya sebab wakil rakyat lompat-lompat parti. Ini adalah berlaku kerana peletakan jawatan Tun Mahathir. Sebab apa Tun Mahathir meletak jawatan? Kerana desakan daripada Anwar Ibrahim. Kesalahan paling besar yang bawa propaganda, yang bawa kemusnahan dekat dalam negara kita ni, mana ada orang lain? Anwar Ibrahim dengan Lim Kit Siang. Mereka ni lah bapak kemusnahan dalam negara kita. Kita ada bapak kemerdekaan, kita ada bapak pembangunan, kita ada bapak macam-macam lagi kita ada. Tapi kita belum ada bapak kemusnahan. Kalau tuan-tuan nak tahu bapak kemusnahan dalam negara kita, Anwar Ibrahim lah. Anwar Ibrahim lah bapak kemusnahan. Dialah punca segala-galanya. Jadi ahli wakil rakyat, kalau nak benci, jangan benci kepada Pagoh, benci kepada Port Dickson. Port Dickson lah punca segala-galanya. Port Dickson lah punca kejatuhan Pakatan Harapan. Dan Port Dickson adalah punca kepada berpecahnya Pakatan Harapan. Bukan sebab orang lain. Jadi kena tuju kepada Port Dickson. Bukan tuju kepada Pagoh. Kalau Port Dickson tak tak desak Langkawi, kalau Port Dickson tak kalau Port Dickson tak pergi buat macam-macam keluar video ni lah, kerajaan Pakatan Harapan masih lagi seperti biasa. Tetapi kerana Port Dickson lah semua ini berlaku. Jadi kalau nak tuju di Dewan Rakyat, minta tuju Port Dickson. Port Dickson ni lah bapak kemusnahan. Bukannya YB Pagoh. YB Pagoh tak ada kena-mengena. YB Pagoh tak ada kena-mengena dalam depa ni fit cakap tak sopa bikin gila kuasa sama. Anwar yang mengkeruhkan lagi keadaan. Ya betul. Port Dickson lah punca segala-galanya. Kenapa nak marah kepada YB Pagoh? Sebab YB Pagoh mendapat sokongan. Mendapat sokongan untuk menjadi Perdana Menteri. Dan Anwar tidak mendapat sokongan. Jadi bila yang tak sokong Anwar ni semua pengkhianat. Siapa nak sokong Anwar? Siapa nak sokong Anwar jadi Perdana Menteri? Anwar berapa banyak kes? Anwar berapa banyak kes malah kita nak sebut lah. Jadi rakyat pun tidak setuju. Hantu gigi tak percaya apa yang Han cakap ni Fik. Han bagi hantu gigi sekolah sikit. Hantu gigi ni semua pentaksub. Dan hantu gigi ni pun bukan orang Melayu. Hantu gigi ni pentaksub besar. Hantu gigi ni pentaksub besar. Dan juga hantu gigi ni adalah orang kata walaupun dia tahu tentang undang-undang, tetapi dia sanggup putar belik fakta. Untuk dapat apa? Hantu gigi ni buat live untuk dia ni batak follower ya tuan-tuan. Dia ni batak follower ya. Kalau dia seorang yang jujur dalam live dia akan cerita berlandaskan perlembagaan. Tapi hari ni saya nak tanya tuan-tuan, hantu gigi ni tahu tak tentang undang-undang? Hantu gigi ni tahu tak tentang undang-undang? Hantu gigi ni tahu tentang undang-undang. Tetapi kenapa di dalam live dia, saya duk tengok live dia, sehingga ke hari ni belum ada satu pun daripada live dia yang dia quote daripada perlembagaan. Kenapa dia tak buat benda tu?
Kenapa dia tak buat benda tu? Benda ni dah nampak sangat. Hantu gigi ni batak follower, dan hantu gigi ni sanggup mengetepikan undang-undang dalam negara kita untuk apa? Untuk kuasa. Tu saja. Kan? Okey, dah waktu zuhur lah. Okey, setakat tu saja tuan-tuan. Jadi ini adalah ulasan saya berkenaan apa yang berkaitan dengan topik di dalam Dewan Rakyat yang tuan-tuan kena faham. Kena sebarkan kepada semua orang. Ini bukan pengkhianatan, tetapi bapa kemusnahannya adalah Anwar Ibrahim, iaitu YB. Waalaikumsalam Tuan Jalil. Sebab kerajaan semua berjalan macam biasa je. Sebab itu YB Production ni tempat yang paling sesuai ke atas dia adalah penjara. Dia mana boleh keluar? Kalau dia keluar, dia akan buat kemusnahan. Dia akan buat kemusnahan. Sebab tu dia tak boleh keluar. Bila dia keluar, tuan-tuan tengoklah apa yang jadi. Jadi tuan-tuan pilah bagi tahu ke ahli PKR. Hampa tengok balik surat khabar lama-lama. Sebelum hampa nak salahkan YB Bagus, sebelum hampa nak salahkan Barisan Nasional, sebelum hampa nak salahkan PAS, hampa pergi tengok lu surat khabar lama-lama. Sebab apa benda ni berlaku? Tak ada sebab lain. Semuanya berpunca kepada YB Production. Rakyat yang terus menyatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin, PM pintu belakang adalah mereka yang buta perlembagaan. Manusia-manusia hasad dan penjilat DAP-PH. Perangai dan amalan Tun DSI LGE adalah asbab Allah menurunkan PH dan naikkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai PM sebab khadarnya. Ya, betul. Tak payah layanlah Anwar dia geng DAP. Siapa geng DAP tak akan menang di Malaysia. Okey tuan-tuan, setakat tu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.